Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama hari ini di samping kita menunggu, menanti, membilang, menghitung hari untuk menyambut bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Semua orang begitu gembira menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan. Kau of the day bersama dengan tu hari ini. Hindari daripada bersangka buruk. Hindari. Bagaimana nak hindari? Bersangka buruk. Bersangka buruk kepada Allah, bersangka buruk kepada Rasulullah, bersangka buruk kepada kedua ibu bapa, bersangka buruk kepada kawan-kawan, adik-beradik, rakan-rakan sahabat. Teruk. Jangan bersangka buruk, bersangka buruk. Kenapa harus terjadi bersangka buruk? Kita lihat bagaimana calon ahli syurga. Apa yang mereka amalkan? Calon ahli syurga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan kepada sahabat iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas. Bila dia masuk masjid, Rasulullah kata inilah calon syurga. Terkejut kawan-kawan. Terkejut. Jadi masing-masing pergi tanya Sa'ad bin Waqqas. Apa yang kau amalkan sehingga kau lantas diberitahu oleh Rasulullah engkau ini calon syurga? Kata kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Waqqas, aku tidaklah sehebat manusia lain dalam urusan ibadah. Dia tak sehebat manusia lain dalam urusan ibadah maupun ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun aku sama sekali tidak mempunyai prasangka buruk kepada sesiapa pun, termasuk tidak berkata buruk tentang sesiapa pun. Lalu Abdullah berkata, sungguh inilah perkara paling sukar dilakukan oleh mana-mana manusia. Jadi untuk bersangka baik, siapa yang berjaya menjadi meletakkan dirinya bersangka baik dan bercakap yang baik-baik, lebih baik tak bercakap daripada bercakap yang tak berfaedah, maka dia akan menjadi calon syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hebat sungguh. Jadi bersangka buruk ini, buruk sangka bersangka buruk. Ini sudah menjadi satu sifat mazmumah. Mazmumah. Sifat jahat ni. Sifat tercela. Bersangka buruk ni adalah sebahagian dan sifat yang tercela. Elakkanlah ya Allah. Ini soal hati. Soal hati. Bersangka ni soal hati. Belum bercakap. Belum keluar di mulut. Belum. Tapi di hati sudah pun bergelora. Allahu Akbar. Jadi pada awalnya prasangka buruk ini hanyalah sangkaan fikiran yang termaktub di dalam hati sahaja pada peringkat awal. Namun dari situlah lahirnya sifat mazmumah. Sifat tercela seperti mengumpat, memfitnah, menyebar aib orang. Allahu Akbar. Berat dosa kita ni. Berat ni. Kadang-kadang sebagai seorang manusia biasa yang mempunyai mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, akal untuk berfikir, jadi hati memahami sangat. Sangat mudah untuk bersangka buruk terhadap orang lain. Mata melihat. Terus wah, dia ni. Dia kaya dia ni. Mesti rasuah. Allahu Akbar. Mendengar. Mendengar telinga. Allahu Akbar. Tuduhan. Ini kerana dari perhatian yang kita lihat. Dia mendengar, dia faham. Itulah akibatnya kebenaran. Bila kita dengar, kita faham. Be a good listener. Jadilah pendengar yang baik, baru kita buat keputusan. Begitu juga soal kita dengan anak-anak. Jangan bersangka buruk. Jangan bersangka buruk. Dengar dulu explanation daripada anak. Kenapa lambat balik sekolah? Kan? Kenapa kerja sekolah tak buat? Kenapa duit hilang? Macam-macam alasan. Dengar dulu explanation. Tapi ada ibu bapa, anak belum habis cakap. Dia sudah lepang anak dia. Ataupun terus potong. Alah, dah tahu dah. Jangan. Itu adalah peribadi ibu bapa yang tidak sesuai untuk mendidik anak-anak. Pastikan beri ruang kepada anak-anak untuk bual bicara. Bual bicara, mempertahankan dirinya.
Biar dia explain. Kenapa duit hilang, kenapa apa ni buku sekolah tak buat ataupun keputusan peperiksaan merosot, kenapa. Bagi ruang biar dia cakap. Jangan herdik, jangan ugut. Cakap, jangan tak cakap. Cakap. Jangan tak. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh lah. Jadi prasangka buruk itu mungkin hanya di dalam hati. Prasangka buruk kita itu mungkin hanya dalam hati. Tiada siapa yang mendengar. Lantas andainya tidak sahih tersebut, mula disebarkan di dalamnya dan terus disebar tanpa batas. Jadi tidak sahih lagi ataupun dengan bersangka buruk terhadap anak tadi ataupun dengan suami atau dengan isteri. Ni lambat balik ni mesti. Kata mesti itu tak sedap sangat. Mesti ni pasti. Ni lambat balik ni. Janji pukul 10 malam. Dia pukul 12 tak balik. Ini mesti. Mesti apa tu? Big question mark. Ya, Nur Azman. Assalamualaikum. Kekasih Allah. Waalaikumsalam. Solat. Terima kasih, Nur. Nur Azman. Terima kasih. Join Yatuk hari ni. Tajuk kita hari ini. Bersangka buruk. Itu soal hati. Soal hati. Mula-mula dalam hati. Tak keluar lagi di mulut. Tapi apabila keluar di mulut, hancurlah. Rosaklah. Rosaklah. Benarlah. Daripada persangka buruk boleh membawa kepada jalan dosa. Persangka buruk menjauh jalan dosa dan fitnah. Seperti mana Allah berfirman yang bawa maksud. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka. Kerana sesungguhnya sebahagian tindakan berprasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Allah menutup aib kita. Dan kita jangan menyebarkan aib orang lain. Dengan harapan Allah akan menutup aib kita. Selain berprasangka buruk kepada orang lain, manusia juga kerap berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu Ta'ala. Mungkin sekadar lintasan dalam hati. Buruk sangka dengan Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, minta jauh. Minta jauh, jangan lakukan. Jangan lakukan. Buruk sangka. Contoh-contoh yang terlintas di hati. Kalau Allah buat begini, aku tak akan jadi begini. Jangan. Jangan kalau-kalau. Jangan kalau-kalau, bro. Jangan berburuk sangka. Kalau Allah bagi ni, aku tak akan jadi begini. Jangan. Kenapa Allah buat begitu? Sepatutnya dia buat begini. Jangan memandai-mandai. Jangan mandai. Asfalatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan memandai-mandai. Kenapa Allah buat begitu? Kenapa Allah buat begini? Hari ini juga, hari ini sakit kenapa? Tak cukup juga rezeki kita. Allahu Akbar. Komplain. Ketahuilah bersangka buruk dengan Allah. Ketahuilah berprasangka buruk dengan Allah adalah perkara tercela dan merupakan satu dosa. Ini kena berhati-hati ni. Jangan duk ambil kerja Allah ni. Kalau Allah buat macam ni, pandai dia. Sikap seperti ini merupakan kebiasaan orang kafir dan munafik yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhan. Rasulullah pernah mengingatkan dia bermaksud, janganlah salah seorang daripada kamu mati, melainkan dia harus berhusnuzon atau bersangka baik kepada Allah Subhanahu Taala. Kita sentiasa minta dengan Allah. Supaya mati kita sentiasa berhusnuzon, bersangka baik kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi bersangka buruk tu berat. Terlampau berat. Jadi ternyata bersangka buruk ini telah menjadi satu tabiat manusia. Lebih-lebih lagi dengan kepesatan teknologi moden seperti sekarang. Seolah-olah menjadi baja yang menyuburkan akhlak buruk manusia. Amin. Benar tu. Benar. Ini yang menjadi cabaran kepada dia. Jadi masyarakat sekarang lebih mudah terdedah kepada fitnah. Ada media sosial. Allahu Akbar. Ada WhatsApp group. Ada blog. Macam-macam. Ada Twitter. Allahu Akbar. Jaga-jaga. Jangan sampai kita menjadi ejen kepada bersangka buruk. Justru apa yang harus kita lakukan? Jika kita terperasan melakukan bersangka buruk kepada Allah, bersangka buruk sama manusia, maka bertaubat itu adalah jalan pembersihannya. Jalan keluarnya adalah bertaubat. Justru setelah bertaubat, maka carilah jalan untuk mengelak diri daripada mengulangi semua perkara yang sama. Tutup kedai terus. Jangan lagi berbicara mengenai bersangka buruk ini. Berikut merupakan tips
Ada beberapa tips bagaimana untuk mengelak daripada berprasangka buruk. Sebelum itu, macam mana biasa, kita membaca dulu ilmu kita Al-Fatihah. Dan kita niat pahala Al-Fatihah yang kita baca itu semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat baginda. Dan Allah sampaikan kepada kedua ibu bapa kita. Kepada diri kita, isteri, suami, anak-anak, rakan-rakan, sahabat, cucu, menantu, jiran-jiran, rakan-rakan sekolah, rakan-rakan kerja, rakan-rakan cook of the day bersama dengan Atuk. Semoga menerima pahala Al-Fatihah yang kita baca sebentar lagi. Dan juga kepada muslimi muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan khususnya kepada toki kita Nabi Adam alaihissalam. Semoga Allah menyampaikan pahala Al-Fatihah ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Ya Putri Bayu Senja. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chope cha Yakob. Chop Yakob. Terbaik tu. Terima kasih. Terima kasih. Amin, amin. Amin. Semoga terhiburlah orang yang kita sebut itu menerima pahala Al-Fatihah. Selalu baca sedekah Al-Fatihah ataupun surah-surah lain. Surah Al-Ikhlas kepada kedua ibu bapa kita, rakan-rakan, sahabat. Mereka menerima dengan baiknya. Justru setelah kita bertaubat dan bertaubat kerana melakukan bersangka buruk kepada Allah, kepada rakan-rakan, kepada ibu bapa dan sebagainya, maka bagaimana nak mengelak supaya kita tidak mengulangi sangka buruk ini? Ini yang penting ya. Ini penting. Pertama sekali ialah bersangka baik. Tukar. Daripada bersangka buruk, bersangka baik. Mudah kan? Tukar je. Tukar. Setiap manusia tidak terlepas dari perbuatan kesilapan. Ini memang Allah Maha mengetahui. Manusia tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Kadang-kala kesalahan dibuat adalah tanpa disedari. Tanpa disedari. Ataupun kadang-kadang dia buat sesuatu itu dia rasa baik. Dia rasa bagus. Tetapi kepada orang lain benda itu sebagai penghinaan. Sebagai tidak bagus. Jadi di situlah kita kena beristighfar, bertaubat. Astagfirullahaladzim. Mungkin sesuatu perkara berlaku terlalu pantas sehingga manusia hilang rasional, lantas berfikiran negatif. Mungkin sesuatu yang berlaku itu terlalu pantas. Ataupun tengok aksiden, itulah bawa kereta macam polisi. Terus buat kesimpulan macam tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ini kita perlu elakkan. Sebaiknya apabila mendengar atau melihat sesuatu perkara, suatu insiden, suatu peristiwa, janganlah cepat menghukum. Ini penting. Dalam membuat keputusan, jangan cepat menghukum. Di mahkamah pun lambat nak hukum. Ada peguam cara, ada peguam bela, lawyer lagi, apa lagi, macam-macam. Tapi kita dengan kawan-kawan, di pejabat, ataupun di kampung, ataupun dalam keluarga sendiri, cepat sangat menghukum. Cepat sangat menghukum. Itu dari antara mempercepatkan kita bersangka buruk. Jadi, kita tukar daripada sangka buruk, kita mengamalkan bersangka baik. Pastikan perkara itu sahih dulu. Dengan kata lain, bersangka baik saja. Bersangka baik je. Apa ni? Orang sebelah aksiden. Aksiden. Dan yalah buat motor laju. Jangan. Jangan cepat sangat. Makanan yang baik adalah zikir. Asfalatu. Benar sekali. Leader. Assalamualaikum Pak Cik, sihat ke? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Leader, pertama kali kau masuk. ha, panggil atuk kau. Leader minta tolong sikit. Uh, dalam ceramah ini, motivasi ini di TikTok, selalunya selepas ini atuk akan upload di YouTube. Jadi dah yang sebelum-sebelum ni atau mungkin sibuk tak sempat setiap hari pukul 10 nak bersama dengan atuk, bolehlah subscribe YouTube atuk. Ini Haji Mat Atuk TV. Haji Mat Atuk. YouTube Haji Mat Atuk. Subscribe. Subscribe dan bila masa free boleh dengar yang apa ni, dapat sedikit sebanyak info mengenai sebuah kehidupan. Terima kasih. Terima kasih leader. Terima kasih banyak leader. Sentiasa bersangka baik. Apa saja pun. Orang yang sentiasa bersangka baik, dia tidak stres. Tidak stres. Dia cool je. Atuk lupa dah nama. Lupa dah nama. Atuk lah. Panggil Atuk. Haji Mat Atuk pergi subscribe YouTube Haji Mat Atuk. Tolong tolong Atuk, leader. Terima kasih. Terima kasih. Bersangka buruk itu boleh menyebabkan kita jadi stres. Bersangka baik itu boleh menyebabkan kita jadi cool. Kita tenang. Dan keputusan yang kita buat tepat. Tepat kerana kita buat dalam keadaan yang tidak tergesa-gesa. Terima kasih. Terima kasih, leader. Terima kasih. Mungkin ada hikmah Allah mahu tunjukkan pada pandangan dan pendengaran kita. Mungkin Allah nak bagi satu khidmah. Kita melihat sesuatu. Kita lihat, tiba-tiba kita tengok ada orang berlari cepat. Kita pun kata, ini mesti curi ni. Jangan. Betul tu, walaupun ada masalah besar, tenang je. Jangan bersangka buruk. Haji Mat Atuk, terima kasih. Puteri Bayu Senja. Tolong Atuk, tolong. Sikap suka bersangka baik sebenarnya adalah satu sikap yang sangat dituntut dalam Islam. Kerana ia dapat memelihara akidah dan akhlak seseorang. Kita boleh maintain akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ni ialah bersangka baik. Itu akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah. Sebab itu apabila sahabat tanya, Siti Aisyah, apakah akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Kau bacalah Al-Quran. Kau fahamilah makna Al-Quran dan maksudnya. Maka itu semua adalah akhlak Rasulullah. Jadi orang yang bersangka baik itu adalah akhlak Rasulullah. Bersangka baik. Jangan bersangka buruk. Bersangka buruk. So dia, Assalamualaikum, selamat pagi. Pada Tu Haji, Waalaikumsalam. Morning. Jadi kita tukar daripada bersangka buruk kepada bersangka baik. Bersangka baik juga mampu menjadikan hati sentiasa tenang dan segan untuk berbicara tentang keburukan orang lain. Ini membezakan. Kalau iman kita tu berada di tahap yang tinggi, kita akan rasa malu nak bicara keburukan orang. Kita akan rasa segan dan kita rela tidak bercakap. Tidak bercakap ataupun kita mengundurkan diri daripada kumpulan yang sedang bicara mengenai buruk orang lain. Itu kalau anda nak tahu betapa tebal ataupun nipisnya iman anda. Kalau anda mendengar sesuatu bual bicara yang buruk tentang orang lain, maka kita dengan sendirinya, sorry I ada hal sikit. Buat diri. Atau dengar. Itu bermakna anda mempunyai peribadi kekuatan iman yang kuat. Tapi kalau anda juga menyampuk, memanglah aku dengar dia yang buat ni. Dia. Kalau kita menyampuk macam tu berarti dosa kita masih tebal. Jadi bersangka baik juga mampu menjadikan hati sentiasa tenang. Dan kita akan segan untuk berbicara tentang keburukan orang lain. Dan disitulah terletaknya keimanan kita. Begitu juga dari segi istilah umur. Ramai orang yang bersangka bahawanya umur panjang tu bagus. Umur panjang. Adakah Allah mengambil kira umur panjang? Ini ramai. Kalau begitu, kalau Allah mengambil kira umur panjang, orang yang umur pendek macam mana? Orang umur pendek macam mana? Mungkin tak adil ke? Sebenarnya
Umur seseorang itu Allah nilai dari segi amal ibadat dia. Bukan dari segi angka. Ya asfalatu. Siapa yang baca Al-Quran setiap hari, dirinya akan selesa dalam hari-hari mendatang. Amin. Jadi, bagi orang yang katakanlah contoh umur 40, baru 5 tahun, dan umur 35 baru mulai solat, mulai baca Quran, mulai beribadat, sekarang dah umur 40. Walaupun dia umur 40, tapi di sisi Allah umur dia ialah 5 tahun. Sebab hanya 5 tahun baru beribadat. Sebab itu tak kira umur panjang ke pendek, tak kira. Dia tidak akan menjadi ke umur panjang dan pendek akan menentukan syurga neraka. Tidak. Tidak kata, umur panjang syurga. Umur pendek neraka. Tidak. Dari segi amalan. Amalan itu yang dah ambil kira. Sebab itulah kalau walaupun kita meninggal umur 30. Tapi kita beribadat umur 20. Berarti 10 tahun kita sudah beribadat dengan baik. Beribadat dengan baik. Kita solat dengan baik. Solat sunat. Solat sunat. Kita zikir. Kita baca Quran. Berarti kita meninggal umur 30. Tapi kita memulakan ibadat kita full swing umur 20. Berarti hidup kita, umur kita sebenar ialah 10 tahun. Tapi kalau umur kita 70 tahun, umur 69 baru mulai nak solat, nak apa, itu berarti umur kita setahun. Umur yang diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amal orang keliru ni. Amal kira. Sampai. Sampai. Jadi bukan angka. Wah, untunglah dia umur 90 tahun. Tak ada untungnya. Belum tentu untung. Kalau kau melakukan perkara-perkara mungkar, kau terbeban dengan dosa. Tapi kau melakukan perkara-perkara yang berfaedah, baik, beribadat, solat dan sebagainya, berarti peluang untuk kau masuk syurga adalah besar. Jadi, umur kita sebenarnya ialah berapa lama kita beribadat. Bukan angka. Bukan angka. Ada orang meninggal umur 20. Tapi, umur 15 tahun, dia sudah mulai solat, dia buat semua sekali beribadat. Berarti umur dia 5 tahun. Tapi ada orang meninggal umur 40. Umur 40. Tapi dia solat umur 39. Sebelum tu tak solat. Berarti umur dia setahun. Siapa yang untung? Yang meninggal umur 20 ke yang meninggal umur 40? Sudah tentu yang meninggal umur 20. Sebab dia sudah beribadat 10 tahun. 10 tahun. Ini amalan keliru ni. Jangan kata umur panjang apa semua. Betul. Jadi umur kita ini bergantung kepada berapa lama kita beribadat. Berapa lama dah kita beribadat dengan baik. Itulah umur kita. Umur kita. Itulah umur kita. Cuba faham. Ini maksud sebenar. Cuba faham. Bukan angka. Bukan. Sebab angka tidak akan ditanya di pada mahsyar. Kau meninggal umur berapa? Umur berapa? Umur 100. Okey, syurga. Tak ada. Bukan jaminan. Umur panjang bukan jaminan syurga. Dan juga tak semesti ke neraka. Tapi amal dan ibadat kita. Itu yang akan menentukan. Kalau umur 90, kan? Ibadat hanya ada 2 tahun. Maka orang yang lebih berpeluang masuk syurga ialah meninggal umur 30. Tapi beribadat umur 20. 10 tahun. Dia berpeluang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita umur berapa sekarang? Puteri Bayu umur berapa? Jadi kena beribadat full swing. Supaya kita tak tahu bila kita akan meninggal. Jadi itulah umur kita yang boleh bawa bekal ke akhirat nanti. Jadi kita kena jaga-jaga. Dari segi umur ni. Ni dah happy je. Happy birthday to you. Angka sedang berjalan. Tapi angka tidak menunggu kita. Benar sekali. Angka berjalan. Tapi pengisiannya apa? Kalau pengisian dengan dosa dan maksiat, bererti setiap hari engkau akan menggali kubur kau ke arah neraka. Tapi kalau setiap hari kau sentiasa menjunjung solat, menjunjung Al-Quran, menjunjung zikir, menjunjung sedekah, itu berarti kau sudah menuju kepada terowong syurga. Umur 46 tahun tu. 46. Katakanlah Puteri Bayu. Puteri Bayu Senja kata umur 40 baru mulai solat apa tu. Berarti baru umur 6 tahun. Tapi insyaAllah kalau umur panjang, meninggal umur 70, contohlah 70 atau 80, jadi 46 ada 30 tahun lebih beribadat. Jadi masa umur kita beribadat mana lebih panjang? Masa tidak beribadat atau masa beribadat? Kau kiralah sendiri. Kira sendiri.
Orang akan tanya, kau mulai solat sempurna umur berapa? Umur 20. Sekarang umur berapa? 40. Berarti 50-50. 50-50. Sekarang apa ni umur berapa? 60. Kau mulai ibadat umur berapa? Ibadat yang selang-seli, solat sekejap, tak solat. Umur 50. Berarti 10 tahun. Dah berat dah. Amal ibadat dah berat dah. Amal ibadat tak berat 10 tahun. Dah jadi berat ke arah tak beribadat. Jadi umur itu main peranan. Itu yang lebih penting. Dan inilah yang Atuk nak kongsi sangat. Bahawasanya bukan angka yang menjadi apa ni penentuan kita. Sama ada kita ke neraka atau syurga. Tetapi pengisian ibadah yang kita buat. Ya Aida. Aida Hamzah. Assalamualaikum. Baji. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Betul tu Haji. Jadi jangan fikir soal umur. Kita jangan sedih. Ada orang mati umur 20 tahun. Sedihnya muda lagi dah meninggal. Tapi dia sudah beribadat umur 10 tahun. Kan? Berarti 50% umur dia, usia dia sudah. Jadi bagi orang yang meninggal umur 40, kalau kau umur 35 baru nak ibadat, berarti engkau beribadat hanya 5 tahun. Jadi siapa yang kau kena sedih? Yang umur 40 ni kena sedih. Pasal apa? Pasal ibadat dia pendek. Sikit sangat. Sikit saja. Sesiapa yang mendapat cahaya Allah, orang itu sangatlah beruntung di sisi Allah SWT. Amin. Amin. Jadi jangan sedih. Orang yang meninggal umur 20, orang meninggal 30, orang meninggal 40, 50, 70, 90, 100. Dari segi kematian sama saja. Dari segi kematian sama saja. Tetapi yang membezakan di antara orang mati umur 20, orang mati umur 40, 80, 100, membezakannya ialah ibadat yang dia lakukan. Umur panjang, umur pendek, bukan ukuran. Bukan kata orang umur 100 tahun, syurga lah kau. Siapa kata? Tak ada jaminan umur panjang masuk syurga, tak ada. Tak ada. Umur pendek masuk neraka, tak ada. Mana ada macam tu. Tetapi pengisian semasa hidup ini, berapa lama kau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perkara penting supaya kita menyedari mengenai umur kita. Umur kita. Jangan bangga umur panjang, jangan bangga. Jangan bangga lagi. Tapi yang bagusnya umur 70 kan, beribadat umur 30. Beribadat umur 30 berarti 40 tahun dah beribadat. Jadi banyak pahala kepada beribadat. Tapi kalau kita nak kira dengan orang yang meninggal, pemuda meninggal umur 20, tapi dia sudah beribadat umur 10 tahun, berarti dia 10 tahun pahala dia. 10 tahun besar tu. Besar. Kenal ke syurga tu macam mana? Aspalah tu. Kenal ke syurga macam mana? Tak ada orang lagi yang cakap kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tengok syurga ni Rasulullah Isra dan Mi'raj. Dan orang yang tengok neraka ni Rasulullah Isra dan Mi'raj. Kan nak tahu cerita? Kena kaji semula peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi itulah sedikit mengenai umur. Kita balik kepada tajuk kita tadi. Tajuk kita tadi iaitu buruk sangka. Bagaimana kita nak menghindar supaya kita tidak mengamalkan buruk sangka? Pertama, kita ubah daripada buruk sangka kepada baik sangka. Immediately, tukar 360 darjah. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang baik sangka. Yang kedua, mensyukuri segala nikmat Allah. Syukur. Jadi kita berbaik sangka. Berbaik sangka. Kita lihat jiran kita. Begitu maju bisnesnya. Tapi kita tak maju. Kerja pun kecil je. Gaji pun kecil. Tapi kita bersyukur dengan apa kita ada. Jadi kita akan tak dengki dengan dia. Kita tak dengki dengan jiran kita. Dan kita berbaik sangka. Hebatnya dia. Allah telah memberi rezeki yang banyak kepada dia. Mesti dia kerja kuat. Mesti dia kerja rajin. Mesti dia ada ilmu. Berbaik sangka macam tu. Kita berbaik sangka. Alhamdulillah. Asparatu. Alhamdulillah. Berbaik sangka. Jadi kita bersyukuri. Bersyukuri apa yang kita ada. Jangan banding dengan orang. Banding dengan orang. Ada kalanya perbandingan itu tidak tepat. Kita bukan banding pisang dengan limau. Seseorang itu tidak sama. Tidak sama. Bagi orang yang bergaji 2,000, dia sudah bahagia. Sudah bahagia. Tapi bagi orang gaji 10,000, dia tidak bahagia. Belum tentu bahagia. Sebab
Wang itu bukan jaminan untuk membolehkan menyatakan kau akan bahagia kalau wang banyak. Ramai orang wang banyak tapi tak bahagia. Tak bahagia. Jadi mensyukuri nikmat. Bagi dapat sedikit, bersyukur. Dan redha. Dan berkat dengan rezeki yang kita dapat. Itu yang penting. Sama juga rezeki sihat. Kita sihat. Alhamdulillah sihat. Hari ni boleh buat live. Sihat. Ya Allah, semoga lebih sihat kan. Kita kena sentiasa minta. Walaupun dah sihat, kita minta, Ya Allah, lebih sihatkan lagi. Lebih sihatkan lagi. Allah suka kepada orang yang sentiasa meminta-minta. You minta lah apa saja. Keluar daripada rumah, Ya Allah, selamat perjalananku. Minta. Minta. Apa saja yang kita lakukan mesti bermula dengan minta dengan Allah. Minta. Kalau dah ada pun tak apa, minta dengan Allah. Ya Allah, berilah aku lebih sihat hari ini. Ya Allah, hindarkan aku daripada perkara tak baik. Ya Allah, sentiasa minta. Minta semua. Minta semua. InsyaAllah. Allah akan sayang kita. Dan apabila Allah sayang kita, apa saja kita minta, Allah akan beri. Amin. Amin. Jadi mensyukuri segala nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mensyukuri nikmat. Sedikit pun tak apa. Jangan mengungkit. Jangan kata, Allah rezeki sikitnya. Allah tak berbaloi. Allah. Itu akan boleh membawa kepada dosa. Sebab kita tidak mensyukuri. Dan kita bersangka buruk kepada Allah SWT. InsyaAllah amin. Amin Puteri Bayu saja. Jadi, sesiapa yang berada dalam quote of the day bersama dengan Tok Hari ini. Sementara usia masih ada, jadikanlah hari-hari mendatang. Hari-hari yang akan datang ini ialah hari-hari yang dipenuhi dengan ibadat. Jadikan hari ibadat. Banyak ibadah-ibadah kita boleh lakukan. Bagi seorang hamba, kita wajib bersyukur kepada Allah dalam segala nikmat pemberinya. Allah kata, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Jadi Allah jadikan kita ini untuk sembah dia. Untuk sembah dia. Jadi sudah semestinya kita mesti bersyukur apa saja yang dia beri. Mesti bersyukur. Wajib bersyukur. Sekalipun hanya dikurniakan rezeki sekadar RM1. Tetapi juga kita tidak ajak untuk mengucap Alhamdulillah. Setiap rezeki yang diterima, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Happy, Alhamdulillah. Handsome, Alhamdulillah. Cantik, Alhamdulillah. Semua, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Hebat. Ya, asfalatu. Pandai bagi soalan. Pandai pula bagi jawapan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana bagi sahabat. Jadi, sentiasa melafazkan Alhamdulillah. Bersyukur bukan sahaja di saat senang. Bersyukur bukan sahaja di saat senang. Sebab itu bersyukur bukan sahaja di saat sehat. Bersyukur bukan sahaja saat happy. Happy. Malah di kala susah juga harus bersyukur. Susah harus bersyukur. Bukan mengeluh. Bukan. Mengeluh bukan caranya. Syukur. Alhamdulillah. Walaupun sedikit tapi masih cukup. Karena setiap ujian daripada Allah merupakan tanda Allah sayang dan kasih terhadap hamba-Nya. Sebab itu, kita sentiasa ingat kepada Allah, terutama dalam keadaan kita tenang, kita happy, kita ada wang, kita ada kereta, sentiasa bersyukur. Sebab Allah, orang yang bersyukur semasa dia sudah memiliki sesuatu, lebih besar pahalanya daripada orang yang bersyukur setelah dia minta sesuatu yang dia tak ada. Jadi jangan tunggu susah. Susah baru Ya Allah, pohon senang. Tapi masa senang kau tak kata Ya Allah, kekalkan senang Ya Allah. Itu yang lebih afdal. Dari segi minta dengan Allah SWT mengekal dan menambahkan kesenangan. Itu lebih baik daripada kita minta Allah, Ya Allah, aku susah sekarang. Lebih baik. Jadi sebelum kita susah ni, sebelum jadi apa-apa, minta dulu dengan Allah SWT. Minta dulu. Jika dalam kehidupan kita sentiasa bersyukur, insya-Allah kita tidak akan meminta yang lebih daripada Allah beri, serta menjadi seorang yang berfikiran positif dan memandang segala perkara dengan penuh hikmah. Jika kita bersyukur. Apa yang cukup untuk kita. Ada orang memohon, Ya Allah, jadikanlah aku jutawan. Kenapa nak jadi jutawan? Oh, jadi jutawan, aku kaya, aku buat masjid, apa semua. Itu kata kita. Kata kita. Tapi Allah dah tahu. Kalau kau jadi jutawan, kau akan kahwin 4, kau akan bercerai-berai, kau akan lupa darat, kau akan buat dosa. Allah dah tahu.
Allah Maha tahu. Jadi apabila kita minta jadi jutawan, tak dapat, kita kena bersyukur. Sebab Allah lebih tahu jadi jutawan itu mudarat kepada kita. Apa yang kita nak senang sangat di dunia ni? Dunia ni sekejap je. Selepas ni kita meninggal, kita masuk alam barzakh dan kita berada di mahsyar dan menunggu syurga. Menuju syurga itu kekal selama-lamanya. Dunia sekejap je. Sekejap je. Jadi apabila kita minta sesuatu tak dapat, maka kita kena bersyukur dengan apa yang tak dapat itu. Sebab itu Sayyidina Ali apabila dia berdoa. Sayyidina Ali dia berdoa. Dia berdoa, kemudian selepas dia berdoa, selepas daripada itu, Allah bagi yang lain. Yang dia berdoa tak dapat. Dia bersyukur. Ya Allah, aku bersyukur. Kerana engkau memberi yang aku tak minta. Dan engkau lebih mengetahui. Ini yang terbaik kepadaku. Itu kaedah dia. Kaedah dia. Sebab itu Sayyidina Umar juga berdoa. Sayyidina Umar, dia berdoa bukan minta Allah makbulkan. Tidak. Tidak minta makbulkan, ya Allah makbulkan doaku. Tidak, dia relax je. Dia berdoa pada Sayyidina Umar ialah satu ibadah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat pahala. Dapat pahala. Berdoa sebagai satu ibadah. Macam dengan zikir. Berdoa sama. Sama pahala dia. Sebab kita berdoa berarti kita mendekati diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Asparatu. Ingat ini dalam positif ada negatif. Dalam positif ada negatif. Berfikir sebelum mula kata-kata. Benar sekali. Benar sekali. Jadi, jika dalam kehidupan kita sentiasa bersyukur, InsyaAllah kita akan meminta yang lebih daripada, kita tidak akan minta yang lebih daripada apa yang baik kepada kita yang Allah berikan. Dan kita bersyukur dengan apa yang ada. Kita dilahirkan sebagai anak nelayan, anak petani, orang miskin. Kita bersyukur dilahirkan. Sebab ramai lagi orang yang tak lahir. Kan? Kita bersyukur dilahirkan dalam istana. Kaya raya. Bersyukur, kena bersyukur. Baru Allah tambahkan lagi. Dan kita bersyukur dilahirkan oleh ibu. Oleh rahim muslimah. Sebab ramai orang yang lahir dalam keadaan bukan Islam. Bukan Islam. Kita pun kalau lahir anak Jepun, tak tahulah kita ni masuk Islam atau tidak. Jadi kita bersyukur dengan Allah. Jadi kita tak kisah. Kita dilahirkan anak ibu muslimah. Yang miskin, tak apa. Yang buta huruf, tak apa. Sebab kita bersyukur kerana kita dilahirkan dalam rahim seorang muslimah. Ini yang penting. Sebab itu kita kena hormati ibu bapa kita. Saya orang kampung Haji Mat. Orang kampung. Orang kampung. Samalah kita. Sama kita. Sifat bersyukur juga adalah sikap orang yang berjaya. Bagi sesiapa yang berjaya, kena sikap bersyukur. Bersyukur, ya Allah, berjaya ini. Dia tidak akan iri hati atau dengki dengan orang yang lain kerana baginya Allah itu Maha Adil. Dalam keadaan dia berjaya, dia bersyukur. Dalam keadaan dia gagal, dia juga bersyukur. Sebab apa yang ditentukan oleh Allah itu adalah Allah Maha mengetahui. Sesiapa yang mengingkari, kenapa Allah bagi kepada orang tu? Kenapa Allah bagi kepada orang ni? Kenapa tidak bagi kepada? Kenapa? Berarti dia mempersoalkan kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui. Jadi tidak perlu mempersoalkan kenapa dan mengapa. Tidak perlu. Yang penting kepada kita ialah jadilah hamba yang sebenar. Sebab Allah kata, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Kita sembahnya. Sembah. Sebab kita setiap kali solat kita baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Malik Yaumiddin. Dialah yang menguasai hari akhirat. Kita tahu. Dialah hakim. Dialah penentukan keputusan. Syurga atau neraka kita ni. Sebab itulah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah aku sembah ya Allah. Kita memperakukan. Dan padamulah aku memohon pertolongan. Padamu aku sembah. Padamu aku mohon pertolongan. Itu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena bersyukur. Allah beri apa pun syukur. Baik, tak baik, bersyukur. Bersyukur. Kita jangan lihat orang yang lahir cacat. Kan? Kita boleh tengok, dia boleh menjadi orang yang berjaya. Jutawan. Sedangkan dia lahir cacat. Dan ramai orang yang lahir sempurna. Tapi jadi miskin. Jadi kita bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Bagi orang yang cacat menjadi jutawan, dia bersyukur dengan apa yang dia dapat. Jadi Allah menentukan sesuatu itu mengikut keperluan kita. Jadi sifat bersyukur juga adalah sikap orang yang berjaya. Dia tidak akan iri hati atau dengki, sakit hati.
dengan orang lain. Kerana Allah bagi maha adil. Allah itu maha adil. Maha adil. Jadi bergantung kepada iman kita. Okey, jangan bagaimana nak mengelakkan daripada kita buruk sangka. Sangka buruk, buruk sangka. Sentiasa merendah diri, tawaduk. Merendah diri. Merendah diri. Oh, dia kaya ya. Oh, alhamdulillah. Merendah diri tak apalah. Saya pakat kecil. Saya sederhana. Tak apa, merendah diri. Saya bukan pandai sangat. Ceramah-ceramah ni tak pandai. Sikit-sikit boleh lah. Kalau nak pandai lagi, jumpa ustaz tu, jumpa tuan guru tu. Tapi kalau setakat untuk pencerahan sikit-sikit, boleh masuk program Quote of the Day bersama dengan tu. Setiap pagi, pukul 10 pagi. Habis pukul 11. Lagu tu lah. Lebih kurang. Lebih kurang. Jadi, merendah diri. Sebab ilham adalah milik Allah. Ilham milik Allah. Idea milik Allah. Ilmu milik Allah. Semua milik Allah. Sebab itu apabila kita sudah ada sedikit ilmu, kita kena sampaikan. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Walaupun alif, lam, mim. Sampaikan. Sampaikan. Puteri Bayu Senja. Alhamdulillah. Bersangka baiklah semua sahabat aku. Amin. Amin. Jadi sentiasa merendah diri. Merendah diri bukan bermaksud kita melepaskan diri dari segala masalah. Sehingga kan ada yang mengutuk agama Islam. Kita diam sahaja, malah menjawab dengan selamba. Saya tak ada kuasa. Ada orang kutuk. Mencerca agama Islam. Nak bawa orang muda pergi ke gereja. Allahu Akbar. Lebih baiklah buat program membawa remaja ke masjid. Ke masjid. Yang Rasulullah tak suruh, kau buat. Yang Rasulullah suruh, kau tak buat. Inilah perangai manusia. Perangai manusia. Jadi apabila perkara-perkara yang melibatkan perjuangan agama kita, kita mesti pertahankan. Kita ingat senang ke memperjuangkan agama Islam? Bagaimana Rasulullah? Rasulullah berjuang. Bagaimana sahabat-sahabat berjuang? Berjuang. Bagaimana sepupu Rasulullah? Ja'far, Abu Talib meninggal dunia, berjuang. Berjuang. Sepupu Rasulullah, muda lagi. Berjuang. Syahid dalam peperangan Tabuk. Berjuang. Jadi agama Islam ini diperjuangkan, dipertahankan dengan darah, dengan iman yang kental. Bukan senang untuk sampaikan kepada kita. Untuk sampai kepada kita hari ini. Rasulullah sendiri sampai patah gigi. Rasulullah sendiri sampai berdarah. Bagaimana untuk menyebarkan dakwah Islamnya dalam perjuangan kita. Perjuangan baginda. Jadi, kita pun mesti pertahankan. Ya, Tok Lik Blues. Salam, selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quote of the Day bersama dengan Tok hari ini. Jangan buruk sangka. Bagaimana nak elak daripada buruk sangka? Sentiasa rendah diri. Merendah diri menjadikan kita sentiasa sederhana. Dan jika mendengar sesuatu berita atau umpatan, membawang, kita tidak cepat melantah dan bersangka buruk kerana kita lebih tahu tahap kebenarannya. Jadi kalau kita lebih tahu daripada sumber-sumber tertentu, saksi-saksinya apa ke, tapi kalau benda yang tak ada kaitan apa semua tu, baik tak bercakap. Malah dengan sikap kita ini akan lebih mengambil berat tentang sesuatu sehingga kita ingin mengubah keburukan kepada kebaikan. Itu kita punya fokus. Kita ubah daripada sesuatu yang buruk kepada yang baik. Sesuatu yang buruk kepada yang baik. Jadi sikap menrendah diri, sikap menrendah diri mampu untuk mengelak kita berburuk sangka. Menrendah diri. Dia pergi interview sama kan? Sama interview. Dia yang dapat, kita tak dapat. Yelah. Dia tu kabel kuat. Jangan. Buruk sangka jangan. Kita kena Alhamdulillah. Alhamdulillah, tahniah you dapat. Tahniah, Alhamdulillah. Saya doakan semoga you boleh menjalankan tugas dengan baik. Congratulations. Sama juga masa mengorak girlfriend dulu. Dia putus dengan kita. Kita pun kutuk dia. Alah, perempuan tu apa? Perempuan tu tak guna. Tak guna. Tak apalah dia kahwin dengan dia. Jangan. Kau pergi tahniah lah. Kau ambil ex-girlfriend aku. Dia bagus. It's very good. Tapi kau pilihannya. So tak apalah. Bersangka baik. Bersangka baik. Bersangka baik. Bersangka baik. Merendah diri. Jadi sikap rendah diri juga mampu mengelak kita berburuk sangka dengan orang lain. Kerana kita memahami yang manusia itu tidak ada yang sempurna.
Ini sudah manusia tidak ada yang sempurna. Dan manusia tidak ada yang tak buat silap. Yang tak buat silap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang maksum. Yang lain semua ada buat silap. Jadi sebab itu, pintu doa, pintu taubat sentiasa terbuka. Terbuka 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pintu taubat sentiasa terbuka. Bertaubatlah, istighfar, istighfar. Tolip Blues, selamat puasa juga. Terima kasih. Terima kasih. Dan seterusnya bagaimana nak mengelak daripada bersangka buruk? Iaitu melihat aib diri sendiri. Muhasabah diri. Tengok. Wah, jangan kata orang. Jangan kata orang. Tengok kita apa kita buat. Apa kita lakukan. Mungkin orang tak tahu je apa keburukan kita buat. Kalau orang tahu, meletup juga. Kita tutup. Sebab tu Allah tutupkan aib kita. Allah tutupkan aib kita. Kita memohon dalam solat supaya sentiasa tutup aib kita. Terkadang orang yang sering berprasangka buruk terhadap orang lain, dia sebenarnya kurang memerhatikan aib diri sendiri. Kadang-kadang, bila dia suka bercakap perkara buruk pada orang lain, sebenarnya dia lupa apa keaiban yang dia lakukan yang orang lain tak tahu. Cuba memahami situasi orang lain dan bandingkan situasi kita dengan situasi itu. Sebelum bersangka buruk kepada orang lain, cermin diri dulu. Look your face at the mirror. Cermin diri dulu. Pastikan. Tak ada untungnya bersangka buruk ni. Bukan dapat duit ke, dapat apa. Tak ada. Tak ada. Tidak semua orang sedar akan hakikat aib diri sendiri, melainkan dia sentiasa sibuk menyebabkan aib orang lain. Kalau kita boleh kenal orang yang sentiasa bercakap buruk tentang orang lain, sebenarnya dia lupa yang dia juga adalah banyak keburukannya. Jadi Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang menutupi aurat orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Jadi kalau kita tutup aib orang itu, kita tak cakap pada orang lain, di hari kiamat nanti, akhirat nanti, aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Itu penting. Perbanyakkan mendalami ilmu agama. Ini yang paling penting sekali. Bagaimana nak menghindar daripada buruk sangka. Ini soal hati ni. Buruk sangka ni soal hati. Allahu Akbar. Nak membersihkan hati. Berat. Tapi orang yang boleh membersihkan hati cantik, insya-Allah mudah syurga untuknya. Perbanyakkan mendalami agama. Tak kala sibuk dengan urusan kerja dan keluarga, berilah sedikit ruang kepada diri untuk mendalami agama. Contohnya, seperti Quote of the Day bersama dengan Atuk inilah. Berikan masa sedikit. Ataupun ustaz-ustaz yang lain. Ataupun YouTube. Ataupun TikTok. Ataupun IG. Atau Twitter. Whatever. Atau mana-mana video yang bicara mengenai agama. Jangan skip. Dengar dulu. Kadang-kadang video masuk. Kita tak minta video masuk. FYP ke apa ke. Jangan skip. Sebab itu izin daripada Allah SWT. Izin daripada Allah. Dia datang. Dia nak suruh kita dengar. Tapi kita skip. Sebenarnya itu adalah nasihat yang baik. Mungkin itu adalah petua yang baik. Mungkin itu adalah peluang yang baik. Tapi apabila kita mendengar ayat Al-Quran, kita mendengar ustaz mengajar, kita mendengar hadis, dengar saja intro dia, terus skip. Berarti kita menolak apa yang diberi oleh Allah SWT. Apa yang diberi oleh yang baik yang diberi oleh Allah. Jadi apabila sampai kepada Al-Quran, you baca Al-Quran. Ikut dalam TikTok, ikut dalam Facebook, whatever lah. You baca sampai habis. You dapat pahala. Dapat pahala. Kalau tidak, you tak baca. Kalau tidak baca. Dan bacaan pula, bacaan yang betul. Bacaan yang betul. Jadi kita ikut. Dapat pahala. Dapat pahala. Kita ikut dalam TikTok, Facebook, ayat-ayat Al-Quran. Dengar sampai habis. Dan ada yang dia orang post tu, setengahnya ada makna. At least you faham. Makna. Makna. Maliki yaumiddin. Kita faham makna. Allah yang menguasai hari akhirat. Kita faham makna. Qul huwallahu ahad. Sesungguhnya Allah itu satu. Jadi kita faham makna. Ada ayat-ayat lain lagi. Ayat lain. Dan begitu juga doa-doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berdoa. Itu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jauhilah daripada api neraka. Doa. Jadi kita mendalami. Mendalami. Jadi kita
Kalau ada ilmu-ilmu agama ini penting kepada kita. Jadi betapa pentingnya ilmu agama kepada manusia apabila berada di zaman ini. Zaman sekarang, zaman pancaroba. Zaman yang penuh dengan cabaran, hiburan, angan-angan semata-mata. Zaman mengejar dunia ini. Fata Morgana, penipuan, penipuan dan pembohongan dunia. Dunia ini menipu, berbohong, berbohong. Dan dunia ini sementara. Jangan terpengaruh dengan dunia. Merasa selesa dengan kehidupan. Rasa selesa kehidupan sekarang. Tak betul. Tak betul. Sebab kehidupan ini sementara. Tanpa beragama adalah satu bala yang cukup besar untuk umat manusia dan diri kamu sendiri. Tanpa agama. Berat. 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 Betul, betul. Betul. Berat. Tumpukan kepada agama. Belajar agama. Belajar agama. Yang kita nak senang ialah akhirat. Bukan dunia. Dunia ni cukup makan cukup dah. Atuk ni cakap macam orang tolak pembangunan. Tidak. Tak tolak pembangunan. Usaha kerja kita buat. Kerja kita buat. Tapi kita utamakan solat. Kita utamakan baca Quran. Kita utamakan zikir. Kita utamakan berselawat. Kita utamakan apa ni, melakukan perkara-perkara yang baik. Solat-solat sunat. Kita perbanyakkan masa kita. Habiskan perkara-perkara untuk perkara-perkara yang baik ini. Itu penumpuan kita. Itu baru betul. Baru betul. Tidak ada buah kosong. Tidak ada. Tidak ada. Jadi betapa pentingnya ilmu agama kepada manusia dalam keadaan dunia yang penuh pancaroba ini. Kita sikit-sikit banding dengan Jepun, banding dengan Korea, banding. Itu semua negara kafir. Kenapa nak banding dengan negara kafir? Rasulullah membentuk negara Madinah. Rasulullah tidak pernah banding dengan Rom ke kerajaan Parsi ke kerajaan apa. Tak ada. Rasulullah tidak pernah membandingkan. Tak ada. Tak ada. Rasulullah membina sendiri. Negara Islam sendiri. Jadi kalau kita Malaysia ini dipimpin oleh orang Islam, you bina sendiri. Rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Itulah tempat rujukannya. Tempat rujukan untuk mentadbir negara ialah Al-Quran dan hadis. Dua tu je. Kalau sesiapa yang mentadbir negara tidak tinggal Al-Quran dan hadis, dia akan selamat. Rakyat akan selamat. Akan selamat. Ini penting. Penting. Kena sekolahkan semula ni. Pemimpin ni. Duduk maki orang, tuduh orang macam-macam. Kiri kanan, orang politik. Aduh. Aduh. Jadi, perbanyakkan mendalami ilmu agama. Hidup tanpa ilmu agama akan membawa manusia kepada kejahilan. Dan beberapa sifat mazmumah tercela. Antaranya meninggal solat, tidak berpuasa, tidak menunaikan zakat, mengumpat dan fitnah. Dan yang terbaru, ada sebuah parti orang muda tu. Dia ada 100,000 ahli orang muda. Nak bawa pergi ke gereja. Dia apa kerja ni? Rasulullah tak suruh pergi bawa ke gereja. Rasulullah suruh bawa ke masjid. Engkau sepatut perjuangkan ahli-ahli muda kau tu pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Dan kau sendiri pun kena pergi masjid. Masjid. Ikut macam Rasulullah. Macam tu. Kan? Jadi, kita kena, janganlah buat nak ambil populariti. Tak ada. Tak ada. Gereja ke, apa ke yang selain daripada agama Islam, itu semuanya adalah syirik. Dan semuanya itu adalah kufur, terkutuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main. Jangan main. Kalau kau masuk gereja duk puji baik ini hebat apa semua, habislah kau. Habislah. Dah kau dengar dia pula ceramah apa semua. Kena pula yang pergi tu ilmu agamanya bukan tebal sangat. Nipis-nipisnya. Akhir sekali mengakui yang Kristian tu buat. Habis syirik terus. Syirik. Murtad terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi nak cari populariti pun tengoklah. Jangan hal agama. Berjuang untuk agama boleh. Berjuang untuk agama itu yang sepatutnya. Orang yang berusaha mendalami ilmu agama akan sentiasa berwaspada dengan hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Ini kerana perbuatan dosa dengan manusia, Allah tidak akan ampunkan kita, melainkan orang tersebut. Jadi dalam hubungan kita sama manusia, Allah tidak akan ampunkan dosa. Allah akan ampunkan dosa sebanyak buih di lautan. Tapi Allah tidak akan ampunkan dosa kita sesama manusia. Kita menzalimi manusia. Menzalimi. Kita buat zalim. Kita menipu. Kita berbohong. Bercakap bohong. Janji tidak ditunaikan. Itu semua adalah, you tak akan masuk syurga. You kena selesaikan dengan sama manusia.
Ya, Amobat. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Baru dapat masuk live hari ini. Semoga Tuan Haji sihat walafiat. Walafiat. Amin. Terima kasih. Semoga Amobat juga sihat. Mat, Mak Kamal. Setuju tu? Buat program bawa belia bukan Islam ke masjid terpilih. Macam tu. Itu yang bagus. Itu yang terbagus. Buat masuk dalam program. Atuk ada pusat dakwah Islamiah di Kota Baru. Ada Atuk buat pusat dakwah. Ada foreigner, orang Jepun, orang Korea datang nak tahu hak Islam. Kita explain. Kita beritahu dah berapa lama dah memeluk agama Islam. Daripada Jepun datang ke Kota Baru, peluk agama Islam, balik. Macam tu. Jadi kita buatlah. Kita buat. Kalau sepaling kurang pun kalau kau nak ajak orang bukan Islam datang ke masjid itu susah. Kau ajak yang dah Islam tu. Solat subuh biar sama ramai dengan solat Jumaat. Buat. Tak buat. Kau pemimpin kan? Kau buatlah. Ni tak melawan budak. Nak lawan Jakim lah. Nak bawa juga budak-budak pergi ke gereja. Buat apa? Buat apa? Kau dah tahu dah. Kristian ke, Buddha ke, benda ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau nak cari sama rata agama ke apa ke? Ini apa kejadah? Tak boleh. Benda tu haram. Tak boleh. Kau tak boleh samakan. Agama Islam tak sama dengan agama lain. Tak sama. Ini bahaya. Akidah lari. Habislah kau. Habislah kau syirik. Dosa syirik tidak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jaga. Kena jaga dosa sesama manusia. Sebab dosa sesama manusia ini Allah tidak ampunkan. Kalau kau menipu seseorang, di pada mahsyar nanti orang itu akan tuntut. Dulu di dunia kau tipu aku ya. Kau tak bayar hutang aku tak? Ataupun kau tipu apa? Kau ambil girlfriend aku dulu. Kau tipu ya? Tipu. So, perbicaraan itu macam mana nak bayar? Ambil pahala kita lah bayar. Pahala kita ambil. Kalau pahala banyak tak apalah. Kalau pahala tak banyak, kena ambil. Dosa dia tu Allah bagi kat kita. Dosa dia tu agak Allah bagi. Maka sepatut kita masuk syurga jadi masuk neraka. Sebab apa? Sebab ada kita menzalimi sesama manusia. Sebab dengan manusia ni kena bayar hutang. Dia jadi hutang. Dia jadi hutang di akhirat. Sebab itulah apabila Rasulullah tanya sahabat, siapakah orang bankrupt? Sahabat kata Rasulullah Maha mengetahui. Orang bankrupt ni orang tak ada duit. Rasulullah kata bukan. Orang yang bankrupt ini ialah orang di dunia ini dia beribadat, pahalanya banyak, bergunung. Apabila bicara di pada mahsyar, oleh kerana dosa atau kesilapan atau kejahatan dia lakukan banyak sesama manusia, maka manusia itu akan menuntut daripada dia. Kena bayar pahala. Bayar sehingga habis. Habis pahala dia. Habis pahala. Ada lagi orang menuntut. Menuntut. Maka dosa orang itu akan diberi kepada dia. Itulah orang bankrupt sehingga dia masuk neraka. Itu kata Rasulullah. Betul tu. Tapi asparatu. Kita orang Islam hanya menyampaikan sahaja. Semoga diberi petunjuk. Ya, petunjuk Allah. Hidayah Allah. Rasulullah sendiri tidak ada hak untuk memberi hidayah. Bagaimana Abu Talib semasa nak menghembuskan nafas terakhir. Rasulullah menangis. Menangis. Sehinggalah Allah kata hidayah tu milik Allah. Bukan milik Rasulullah. Ini Nabi. Bukan milik. Hidayah milik Allah. Kita hanya menyampaikan. Sebab tu berdakwah. Kita ditugaskan sampaikanlah walaupun satu ayat. Kita sampaikan. Jadi kesimpulannya jangan sekali meremehkan soal bersangka buruk ini. Kerana daripada sangka buruk akhirnya akan menyebabkan kita ke berdosa. Jadi daripada sangka buruk akhirnya menyebabkan kita akan berdosa. Itu akan menjadi membawa beban yang berat. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Kita sudah buat bicara 1 jam. Lebih kurang 1 jam. Kesimpulannya, jangan amalkan bersangka buruk, bersangka baik. Bersangka baik. Sentiasa bersangka baik. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberkati bual bicara kita hari ini. Anda dan Atuk sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapat rahmat dan nikmat sepanjang masa. Semoga idea-idea, fikiran-fikiran, bahan-bahan penglihatan bacaan kita semuanya diberi pahala dan ganjaran yang baik.
Ya, semoga Allah memberi pahala. Jangan tolak perkara-perkara baik yang kita lakukan. Ya Allah, terimalah amalan-amalan baik yang kita lakukan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu